Hai guys. Okey, sebelum kita teruskan video ini, sila tekan butang subscribe dan sila tekan butang loceng untuk korang dapatkan info-info terkini daripada channel ni ya. Okey. So pada video kali ini saya akan memberikan dua info penting untuk korang. Yang pertama berkenaan iLestari yang mana sesetengah individu telah menerima bayaran yang kedua pada 1 Jun iaitu semalam. Dan masih ramai lagi yang menunggu yang masih belum dapat. So yang kedua mengenai bantuan khas dari Perkeso. Yang ni untuk individu-individu yang telah diberhentikan kerja oleh syarikat diorang. So sila share video ini kepada kenalan dan rakan-rakan korang yang mungkin boleh meringankan sedikit beban diorang. Mungkin ramai yang ada keluarga, yang ada anak tapi dibuang kerja semasa dalam tempoh PKP ni. So dengan bantuan Perkeso ni mungkin dapat meringankan sikitlah beban diorang. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan bercerita sikitlah mengenai iLestari ya. Okey, iLestari tempoh kuat kuasa dia adalah 1 April 2020 sehingga 31 Mac 2021. So yang mana belum isi ataupun rasa perlu isi borang ni, korang kena mohonlah korang kena pergi ke laman web ilestari.kwsp.gov.my dan submit permohonan korang kat sini. Okey. So konsep pengeluaran iLestari. Okay, pengeluaran ni daripada akaun 2 sahaja. Bayaran pengeluaran akan dibuat secara bulanan dan berulang untuk bulan-bulan berikutnya. Kita pergi kepada nombor 3. Okey, kelayakan ahli untuk memohon. Siapa yang layak untuk memohon iLestari? Okay, yang pertama, semua ahli KWSP. Semua yang mencarum KWSP layak untuk memohon iLestari. Yang kedua, berumur di bawah 55 tahun. Yang ketiga, mempunyai baki simpanan di dalam akaun 2 KWSP. So untuk iLestari ni korang boleh mohon minimum RM50. Okay, minimum RM50 dan maksimum RM500 sebulan. Okay, seperti yang kita tahu, pembayaran pertama iLestari telah dibuat pada Mei 2020 untuk permohonan yang telah diluluskan pada April 2020. Okey, tetapi ada sesetengah saja yang telah menerima wang pembayaran mereka pada 1 Jun. Okey, menurut info daripada KWSP, pembayaran kedua ni iLestari sepatutnya dibayar sama dengan tarikh yang dibayar pada Mei. Okey, tapi ramai lagi yang tak dapat. Daripada info yang saya dapat, okey, bagi penerima yang menerima di dalam bank, MyBank, CIMB dan BSN, pembayaran telah pun dibuat ke bank-bank tersebut. Okey, ini adalah untuk mereka yang telah menerima bayaran pertama pada 4 Mei dulu. Okey, yang dapat 4 Mei, yang dapat 5, 6, 7 Mei, yang tu belum masuk lagi. So sehingga kini SIM akan melalui laman web KWSP iLestari juga tidak memberitahu bilakah pengkreditan ke akaun akan dilakukan. Dan kita masih menunggu pengumuman rasmi dari pihak KWSP berkenaan dengan tarikh yang betul pembayaran iLestari yang kedua ni. Apa-apa pun kita ucapkan tahniah untuk mereka yang telah menerima pembayaran yang kedua iLestari ya. Okay, kepada yang masih belum menerima, harap bersabar . Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua adalah berkenaan dengan Perkeso. Okey. Untuk yang diberhentikan kerja semasa tempoh PKP ni, okey, so korang boleh buat permohonan dengan Perkeso melalui laman web eis.perkeso.gov.my. So kat sini korang boleh isi. Sebelum tu korang tengok terma dan syarat dia. Okay, permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kehilangan pekerjaan.
Okey, so kelewatan dalam menghantar permohonan ini akan menyebabkan permohonan ini tak dapat diproses. So selepas isi, sila simpan slip permohonan yang telah dihantar ni. Okey, pergi ke bawah lagi. Okey, dokumen asal mestilah dibawa bersama semasa perjumpaan dengan pegawai perkeso. Make sure ya, korang bawa dokumen asal. Dokumen-dokumen tu ada kat bawah. Okey, sebelum tu kita pergi kepada nombor 4. Sebarang pertanyaan atau masalah boleh menghubungi talian khidmat pelanggan di 1-322-8000. Okey, atau pergi ke pejabat perkeso yang berdekatan dengan korang. Senarai bank, pembayaran akan dilakukan melalui pemindahan wang secara elektronik. Okey, ni bank-bank yang tersenarai oleh perkeso. Korang boleh cek kat sini. So, apa salinan dokumen utama yang hendak dilampirkan bersama dengan permohonan ni? Okey, A, salinan kad pengenalan. B, salinan surat perberhentian kerja. Yang ni paling penting. Okey, C, salinan penyata gaji 6 bulan ke belakang sebelum kehilangan pekerjaan. Okey, D, salinan akaun bank. So, dokumen sokongan ni salinan bukti. Okey, kalau korang ada salah satu daripada sini, report polis, contoh gangguan seksual, ikutan. Okey, lain-lain. Okey, yang ni korang boleh attach sekali semasa nak submit nanti. So, dah settle semua dokumen utama ni, korang tekan je setuju. Then dia akan pergi ke page ni. Saya makan status. Okey, yang ni saya tak boleh isi lah sebab saya masih bekerja lagi, Alhamdulillah. So, korang yang dah diberhentikan kerja, korang boleh masukkan kad pengenalan dan semak. Okey, kalau korang nak lebih jelas tentang permohonan perkeso ni, korang boleh telefon sendiri 1-322-8000, ataupun nak lagi senang, korang boleh pergi direct ke pejabat perkeso. Sebab yang ni memang perkeso punya inilah inisiatif untuk membantu golongan ataupun individu yang diberhentikan kerja. So, Alhamdulillah lah, perkeso pun ada pembantu untuk individu yang kena buang kerja ni. Setakat ni saja video untuk kali ni. Kalau korang rasa video ini bermanfaat untuk korang, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng dan share video ini. Kita jumpa di lain video. Okay, terima kasih.